ولا الضالين آمين. Okey, Alhamdulillah Ustazah terpaksa tutup lah yang sebelah sana buku-buku. Tengok baru Ustaz Fatihah pun 2-3 kali start. So kita rakam saja untuk sana dan kita live di TikTok saja ya. Okey, kita baca Quran dulu. Alhamdulillah, muka surat 151 iaitu surah Al-A'raf ayat 1 sehingga 11 ya. Muka surat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Falanaqussanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Wal waznu yawma idhinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dah baca Quran tadi. Satu muka surat ya, surah Al-An'am. Semoga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lupa, minggu depan kita Selasa tu Ramadan lagi. Tak ya kan? Tak ya kan? Okey. Bulan Ramadan kita buat ketiga nah. Ketiga insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kelapangan kepada kita. Ingat tak pahala dia? Macam mana? Sekali mengaji sama dengan 70 kali ganda. Dalam bulan Ramadan. Rugi yang tak main ngaji ya? Rugi tak main? Sekali main macam 70 kali main. Lepas tu setiap kali langkah kita ke majlis ilmu, roda kita tu sekali roda tu, sekali langkah, sekali roda. Kalau kaki langkah, kalau roda sekali pusing tu sama dengan setahun pahala ibadah sunat. Rugi no? Rugi ya Lena no? Bertiga? Tak Lena. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan yang mana dekat talian pun kita akan online juga. Kita akan online. InsyaAllah doalah semoga siapa yang tak ada TikTok, tolonglah buatlah TikTok. Sebab kita tahu dah banyak. Dia ada dua medium kan, kita mahu sebutlah. Belah sana tak elok, kita main belah sini. Kalau di sini rasanya TikTok je okey. Kalau di sini lah. Kalau di sana kadang-kadang hadmu okey. Tak tahu dia jadi macam tak sama. Tapi kalau nak ikut dalam bulan Ramadan, buatlah TikTok. Bukan susah sangat nak buat TikTok pun. Okey, insyaAllah ya. Kita buat TikTok bukan masa untuk benda lain, untuk mengaji. Untuk mengaji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sana. Tengok dah. Apa dia makan tadi? Kacang lah tu, kacang tadi. Okey. Kita muka surat berapa tadi? 48. 48. Tajuk. 52 awak buku baru. Okey, 52 buku baru, buku lama 48. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Like dan Ustazah. Okey, tak apa, tunggu rakaman nanti ya. Tunggu rakaman, jangan risau ya, dekat Ustazah rakam dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Najis. Ni kita sembang bab apa ni? Bab makan ke, najis dalam bab makan ke, najis dalam bab air ke, najis dalam bab solat. Sebab kita kena tahu, kita kena main mengaji ni, je mengaji tak apa benda, tak tahu tajuk baca dah kan. Okey, najis yang dimaafkan ni dalam bab solat tau, bukan dalam bab yang lain. Dalam bab solat, dia ada jenis najis. Kita mengaji fiqh ya hari ni ya. Assalamualaikum dari kelas Sumayyah, maaf lambat join. Kak Surya. Okey, tak ada suara dah, buat dah tak ada suara. Orang ustaz mai lah mengaji ya. Orang ustaz, orang jita, orang janlu dekat-dekat tu mai lah. Orang jauh tu lain lah, online. Okey, najis yang kita sedang bincang ni adalah bersuci dalam bab solat. Pusing nampak ni. Dalam bab solat yang ni ya. Dalam bab solat ya, bukan bab makan. Najis tetap najis. Najis tetap najis, cuma dimaafkan saja. Ada najis yang dimaafkan dalam bab solat, tapi tak dimaafkan dalam bab ayam. Ada najis yang dimaafkan dalam bab ayam, tapi tak dimaafkan dalam bab makan. Ada banyak benda kita kena belajar. Dalam bab solat, dalam bab ayam, dalam bab makan. Tapi ni solat saja. Najis tetap najis. Najis tetap najis. Islam adalah agama kebersihan. Makna kita ni kita ni sebagai ibu-ibu yang berada di dalam rumah tangga, yang menguruskan dapur, yang menguruskan rumah tangga, makan minum anak-anak, pakaian anak-anak, memang kita kena belajar. Nama pun wajib. Bukan kata kita saja, orang lain semua bersama. Siapa yang mukallaf semua wajib kena belajar lah. Tapi terutamanya kita lah kena belajar dulu ni. Kalau kita ada maid di rumah, maid kita tu jenis apa? Jenis masak saja ke? Jenis mengemas saja ke? Jenis apa ni, memang semua dia buat.
Maka dia pun kena belajar juga. Sebab kita akan serah kat dia semua. Takut lagi najis buat makan, najis buat semayang. Contoh macam darah dalam ikan, dalam ayam, dalam daging. Darah tu memang najis, tapi tu dalam kuah tu contoh. Kita bila kita masak, kuah kita menggelegak kan. Kita akan letak daging dalam tu, betul tak? Kalau kita buat sup macam mana? Kita buat sup, kita buah ayam, kita buah daging kan. Lepas tu daging tu sat lagi ayam darah tu keluar tak? Mak semua tak terfikir kau dancis kat gulai tu. Darah tu. Cuci lain nak di luar nak dalam. Selawat. Kalau kau mengaji buat menyuci najis, ada tak selawat boleh menyucikan najis? Saya pernah dengar kata, saya pernah ceritakan. Dia kata tak apa Ustazah, kita beli kat ayam kat Cina pun tak apa. Budak dah balik main selawat dia kata. Dah, betul macam Kak Laila kata selawat. Jangan pelik kita dengar orang kata selawat. Pasal memang ada orang kata tak apa balik selawat. Bolehkah selawat boleh menyucikan najis? Adik? Tak boleh lah. Yang boleh menyucikan najis apa dia? Abang Ustaz? Berapa kali mengaji lah ni. Apa yang boleh menyucikan najis? Ayam apa? Kenapa tu lah? Kalau mazhab Syafi'i ayam mutlak. Kalau mazhab Hanafi ayam apa pun tak apa. Ayam nyok boleh, ayam tebu boleh, ayam wilo boleh, ayam teh boleh. Mazhab Syafi'i memang dengan ayam mutlak saja. Okey, lah ni macam ni. Kadang kita buat, sebab tu setengah kita tengok kan, ada orang masak sup sama tu dibuang kan. Tapi apa sebab dibuang? Dia tak darah kan. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i memang dia dianggap sebagai najis. Cuma dimaafkan. Tapi kita tak pernah ambil kisah kan. Tak pernah kisah kan. Bila kita masak gulai tu elok lah tau. Bila kita bubuh ayam tu mentah dah. Kita cuci dah di luar kan. Dalam badan dia ada darah dah. Bila kita bubuh je daging tu dalam tu, daging lah bukan daging. Buang G bagi kat ganu. G tu bagi kat ganu. Okey. Bila kita gelegak je si gulai tu, kita bubuh tu, dia akan keluar darah yang dalam daging tu, maka kuah tu akan jadi najis. Kalau mazhab Syafi'i najis lah, tapi dimaafkan. Kalau jumhur ulama kita tak najis. So tak payah buang lah, nak ikutkan. Tak apa, tak payah. Tapi ada lah orang bincang-bincang tempat ni khilaf. Kalau mazhab Syafi'i dia kata najis lah. Tapi kalau mazhab-mazhab lain, sebab tu kita kata kami ni bukan mazhab Syafi'i, kami tak bertukar lah. Macam-macam mazhab lain apa guna kat mazhab lain. Bila main hak najis tu boleh pula. Dia tak perasan tu. Jadi hak yang dalam tu, daging hak yang darah-darah tu semua dia tak akan jadilah, sebab pada jumhur ulama kata tidak menajiskan lah ya. Okey, sekarang ni kita tengok. Islam adalah okey, boleh tengok dekat TikTok. Okey tak kat TikTok nak tanya? Tolong jawab sah, okey tak? Jam dah. Tapi dia pun ada 95 orang. Jam dah no? Ada yang kata okey. Ya okey ya. Dia macam orang kot tu, dia tunggu juga tu. Okey. Mira punya jam. Okey, Islam adalah agama kebersihan. Oleh itu Islam mewajibkan supaya menghilangkan najis di mana saja ia berada dan menyuruh supaya memelihara diri daripadanya. Memang kita tak boleh ada najis. Kalau najis, kita bincang najis pada solat tu, pada badan kita, kepada apa semua kita kira. Dan najis wajib kena cuci lah. Najis kena cuci. Cuma dalam sembahyang dia ada najis yang dimaafkan. Antara syarat sah sembahyang adalah apa? Syarat sah sembahyang masuk waktu kan. Apa nama? Wudu, bersuci lah, menghilangkan najis kan, menyucikan najis dan hadas, mengangkat suci daripada najis dan hadas, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Bukan suci daripada najis yang dimaafkan. Najis dimaafkan kan tak apa. Najis yang dimaafkan tak apa, tapi najis tetap najis, cuma dimaafkan. Yang syarat sah sembahyang ni suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Okey, kemudian tak ada suara pula dia kata. Okey, Islam juga menjadikan bersuci daripada najis ni sebagai syarat sah sembahyang.
Ingat ya, suci daripada najis. Sebagai syarat sah sembahyang sama ada suci pada pakaian, suci pada tubuh badan dan suci pada tempat. Okey. Walau bagaimanapun pada waktu yang sama Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak menyusahkan. Kalau kita nak cuci sungguh-sungguh najis ni tak mampu kita. Ada juga jenis-jenis yang boleh dimaafkan. Kalau tidak memang kita ni sentiasa was-was lah, nak duduk tang mana payah, nak semayang buka baju, nak buka kain, nak buka semua. Jadi kadang-kadang sebab tu fiqh ni dia mengajar kita, selagi mana kita tak nampak itu najis pada bau, rasa dan warna dia, zat dia, maka kita jangan anggap dia najis. Macam baju kita lah, kita berjalan kain dia mestilah meleret ke lantai. Sebab orang perempuan memang digalakkan kain meleret ke lantai. Dia memang disunatkan untuk kain meleret ke lantai. Laki-laki yang tak boleh, perempuan tak apa. Jadi bila meleret ke lantai, sudah semestinya lah kita akan terkena kepada lantai, kepada tanah, kepada kemungkinan ada najis dan sebagainya. So bila kita nak sembahyang, takkan kita nak tukar baju. Jadi fiqh ajar kita, ada bau dah, ada rupa dia, ada zat dia, ada rasa dah najis tu, maka tidak ada. Kalau tidak ada, yakin bahawa dia suci. Sebab tu bila kita tawaf, kasut yang kita pakai daripada hotel nak pergi ke dalam masjid tu, kita buka, kita boleh buh dalam beg. Setengah tu mereka tak mampu, tak bagi bubuh. Ada hari tu ni sekali kami pergi tahun bila marah 2010 kot. Ustazah tak dimasuk, anak ustazah masuk. Kami first time pergi Mekah. Ayah tu pergi beli kasut kat anak tu yang mahal tu, lelaki tu. Masa tu Mak Amir baru darjah 3. Jadi dia pakai kasut mahal tu, pok dia beli, pok pun tak bisa pergi lagi. Ustazah pun first time. Jadi bila anak dia ingat pergi mana lah kan, pok tak pergi. Ustazah yang bawa anak, kasut tu mahal, elok lah kasut mahal, berapa ratus pok dia beli nak pergi Mekah tu. Punya tak risau, tak tahu kan. Jadi Tok Imam yang bawa kami tu, kami pergi ni grup warga emas. Grup warga emas. Ustazah tumpang mak ustazah lah dengan ustazah. Jadi Tok Imam tu dia tak bagi awak masuk kasut di dalam. Dia jangan bubuh dalam beg ni. Dia tu jangan bubuh dalam beg. Ni najis. Jadi dia suruh simpan kasut tu dekat rok. Pi dah. Dia kami ni pun jenis tak reti. Jadi hak laki-laki pi dengan dia, hak perempuan ustazah tak boleh semayang, ustazah pegang kepung satu beg, kasut mok penakan. Kita tak boleh masuk kan. Kasut anak saya lepas pergi kat dia lah, pasal dia pergi dengan Tok Wan. Jadi hak kasut perempuan ni semua saya pegang. Tapi bukan semua lah, hak geng saya lah saya pegang, 4 pasang. Saya pun duduk lah depan pintu tu lah, duduk tu. Lepas tu kasut dia suruh buh. Dia siapa pun jangan ambil, dia kata. Jangan tinggal sini. Kita ni nak pergi tawaf kerana Allah Ta'ala. Niat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kasut tak hilang. Keluar semua hilang. Semua hilang. Wah, nangis lah hak kecil ni. Dengan dia letih tawaf dengan sa'i pula first time kan. Allah menangislah dia dengan kaki ayam balik. Hotel kami dia janji 100 lebih kena 800 meter. Pengalaman pertama pergi Mekah. Dengan teriak, dengan kaki tak ada kasut, dengan marah lah, dengan Allah tak tahu lah. Saya kata pakai kasut ibu besar pula tak boleh nak pakai. Kita pun tak tahu rupanya kat tepi-tepi tu ada orang jual kasut kan. Tak bawa duit pula. Okey, jadi kita ni bila saya dah jadi mutarifah, kita dah matang lah sebab kita dah mengaji kan. Jadi apa masalah kasut tak boleh masuk dalam beg? Pastikan corok ayak dulu. Ataupun kalau tak mau corok pun, itu kira dah macam kita dah macam melampau juga, kita corok ayak. Angkat tu ada bau dah. Ada nampak tak? Kita angkat juga sebab kita nak bau, rasa dan juga warna. Jadi kita tengok, tak nampak pun. Okey, kan tak nampak? Tak ada kan? Okey, buang dalam beg sudah. Setengah tu dia pun kata, tapi lah corok ayam dulu sikit. Tak kira meleleh biasa pula. Dia kena yakin, ngaji fiqh dia kena yakin. Dia kena yakin ada tak taik cicak, taik burung ke, taik apa ke dekat situ, ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Bau pun tak ada. Rupa pun tak ada. Buh dalam plastik, buh dalam beg, galah. Pergi tawaf. Sebab tawaf hukum sama dengan semayang. Apa pergi tinggal kat situ memang hilang terus lah. Lepas tu, nak kata apa dah? Semua kena bersabar, ujian daripada Allah. Pandai tu imam tu. Okey.
Islam telah menjadikan bersuci daripada najis sebagai syarat sah semayang, sama ada suci pada badan, pakaian ataupun tempat. Okey? Walau bagaimanapun dalam masa yang sama Islam tidak menyusahkan. Jadi Tok Imam, tu mana dengar juga tau. Apa ni, tidak menyusahkan. Oleh itu Islam memaafkan sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan. Ada najis-najis yang dimaafkan, yang susah nak dihilangkan dan dimaafkan. Okey? Dan juga sukar untuk dipelihara diri daripada terkena padanya, bagi memudahkan manusia dan mengelak sebarang kesulitan daripada mereka. Di antara najis-najis dimaafkan adalah pertama, percikan air kencing terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata sihat. Yang sihat perlihatannya apabila ia mengenai pakaian badan, sebab dia najis itu mughallazahkah, mukhaffafahkah, mutawassitahkah. Okey, contohnya kita kadang-kadang kita ni nak terkencing sangat kan. Contohnya kalau kita pergi Mekah lah, dekat RNR tu kita berhenti kan. Oh tu tak mana tempat berhenti tang tu dia dah kencing. Pergi Turki hari tu ni kiranya bas tu turun. Stop je, turun. Stop je, turun. Kencing, sejuk. Kalau pergi Mekah sofa lah, sebentar nak sampai RNR dia tu, punya lah nak terkencing. Bila sampai tu kan kepit dia tengok pula, duk tunggu pula hampir orang buka. Lepas seluar tu dia kencing cermat pun ada tu percik dah. Ada percik tu. Jadi hak percik tadi tu jangan peradui sangat. Jangan pergi duk semayang ulun dah semua pula. Dia hak percik tu kita dah jaga dah. Ceritanya kita dah jaga dah, kita pun cermat dah. Adalah sikit-sikit, jangan main was-was ya. Kalau main was-was main penyakit teruk ni. Kencing je tak apa, kencing je bagi kencing je elok. Basuh. Hak percik tu memang kita tak nampak dan tak perasan pun, kira dimaafkan. Tidak kau jenuh salin. Tidak jenuh salin. Masalah semua. Yang tu dia kata tak apa. Yang kedua darah. Yang ketiga nanah, darah, kutu anjing dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat selagi ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja. Saya bagi contoh. Pijat dia hisap darah kan. Bila dihisap tu kira darah banyak dalam perut dia lah. Dia pernah tengok pijat ke? Busuk no? Lah ada lagi ke pijat? Ada lagi no? Okey, nyamuk pun tak apalah. Nyamuk lah contoh. Pijat lah selalunya. Bila dia hisap badan kita, bila dia hisap badan, darah ni nak dalam bak semayang, dengar betul ya. Dalam bak semayang, darah hak kita sendiri banyak mana pun tak apa. Dimaafkan. Jangan hak orang punya, ajnabi. Ajnabi ni yang asing. Contohnya pijat tadi, dia hisap darah kita. Bila dia hisap darah kita, kita tak nampak. Tak dia kenyang, dia jatuh ha? Dia jatuh. Betul kat pijat dia kenyang, dia jatuh kan? Lintah no? Pacat. Kalau memang nak pacat kan mungkin semayang kat surau-surau kampung mendang kan. Bila dia jatuh, darah yang dekat perut dia tu dikira darah asing. Darah ajnabi. Yang tu sikit pun tak boleh. Tu sikit dimaafkan, banyak tak boleh. Tapi hak di badan kita tu dia akan keluar lepas dia jatuh, darah kat badan kita dia akan keluar. Yang tu tak apa. Yang tu dimaafkan. Itu dimaafkan pada semayang. Contohnya kita dah balut dah. Elok dah kita luka, kita balut dah. Bila kita balut, dia elok. Bila kita duk rokok dia terlurai jatuh. Meleleh lah kan. Kita habis semayang. Apa ni darah banyak ni? Sah semayang. Pasal hak kita pun Okey, ni dimaafkan darah ni. Darah, nanah, darah kutu, darah najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat. Hak lalat tu tak boleh. Hak yang nyamuk tu tak boleh. Sikit. Kalau banyak tak boleh. Sikit tak apa. Perut dia terpecah ke, terkena kat kita kan. Perut dia, dalam perut tu banyak. Tapi terpecah kena. Banyak lah. Banyak tu dia kira sebagai tak boleh lah. Tapi hak kita punya lain. Hak dia tu lain. Memang dalam perut tu darah kita juga, tapi dah masuk pergi kat dia dah. Faham tak? No? Benda macam ni kalau tak mengaji pun tak faham juga kan. Kita kadang-kadang benda-benda berlaku
berdarah apa nama tu, itu Solehah main tu bagi dah. Bagi dah tadi. Solehah tak main lagi, buku Ustazah bagi. Dapat dah? Sumat, saya kata apa Solehah? Bolehlah Solehah pun. Patut dia terkejut. Solehah lah. Solehah hak tuan mana? Oh, itu Solehah. Mak Linda semalam saya nampak. Saya tak bawa, saya lupa. Saya tengok dia, saya lupa. Mana saya bawa dah? Tak ada pula. Dia tak pergi lagi kot dah. Boleh nak suruh pula. Okey, faham tak yang nombor 2 tu? Tapi darah, ini dalam bab semayang saya kata tak sat ni dimaafkan. Kalau pada darah kita tadi banyak ke sikit? Hak dimaafkan tak sat ni? Okey, kau tak balik lagi daripada ponok boleh lah. Hak kita ni banyak tak apa. Hak darah kita ni. Kadang-kadang kita balut dah, tangan kena pisau. Tangan kena pisau. Janganlah biar, pasal dia tetap najis tau. Dia memang tetap najis sebab memang kena cuci. Kena lap semua. Lepas tu kita buka dia keluar tak? Kalau saat itu kena otak mana, otak kena ubat juga no. Dia keluar no. Kita tekan pak pun dia duk keluar, duk keluar. Jadi kita balut lah. Balut tu pun dia keluar. Tapi tak sat dia kata hak kita punya banyak pun tak apalah, sah. Tapi najis tetap. Jangan kata bukan najis pula. Najis juga. Najis tetap najis. Tapi kalau dia duduk dalam mulut, itu hidung masuk mulut. Mulut cabut gigi lah. Cabut gugu. Cabut gigi ataupun gusi. Cabut gigi tinggal gusi lah. Gusi terbelah. Kan kita cabut gigi, gusi terbelah. Bila gusi terbelah, dia nak semayang. Takkan dia tak semayang. Bila dia darah, saya kata darah tak ni. Darah tadi pada badan kan. Ini pada makan ni. Lepas tu bila terbelah, kalau dia piduk kumur, rasa-rasa terbelah balik dah gusi tu. Terbelah balik. Bila terbelah balik, darah keluar balik dah. Pada makan haram. Tak boleh. Kalau semayang batal, kalau puasa batal. Tak boleh telan. Tapi kalau dia tu kes yang boleh tu, dia macam kat tasat ni gusi dia terbelah. Bila gusi dia terbelah, tak boleh nak buat apa dah. Memang akan keluar. Itu dimaafkan. Tapi saja-saja nak telan darah tu tak boleh. Haram lah. Dah habis dah semayang ni, boleh dah nak kumuk. Tapi nak telan juga. Hukumnya haram. Macam kita makan ni lah. Macam kita makan, orang buat budu daripada, budu orang buat daripada apa? Ikan yang ada perut tight-tight, kecil-kecil kan? Ikan kecil kan? Ikan kecil. Ikan milih kan? Ikutkan najis tu. Dah kita buat proses buat dia, kita perang semua kan? Cuma dimaafkan pada makan. Kalau ikan besar tak boleh. Dia kena buang juga taik-taik dia. Ikan bilih tu tak faham taik pun tak apa, dia kecil. Tapi kita orang doktor, dia perisi pun dia buang taik-taik semua. Dia buka, dia buang. Tapi kalau kita makan, kita goreng sekali dengan taik-taik, boleh tak? Pasal dia kecil. Boleh. Bila orang jual ikan bilih tak ada taik dah. Kalau jual ada perut tak beli. Tak beli, mahal sikit tak apa. Jadi pemalas. Segan. Ikan masin, ikan masam tu. Kalau hak besar yang ada taik, ni memang TikTok tak ada apa dah ke? Awak dia pun ada lagi 89 orang tu. Satu. Sat tak ada. Okey, kalau kalau apa ni ikan masin, sama juga ikan masin tu, ikan masam tu, ikan gelambung masam besar tepuk tangan tu. Lepas tu ada taik dalam tu kan?
Tu najis lah. Pasal proses dia peram semua sekali dengan tek-tek tu. Tapi lah ronjai, ikan masin, ikan masam hak yang bersih dah, orang Islam buat dah, senang. Tu sampai belilah hak yang ada perut-perut tu. Kalau darah tu dalam kolam, dah layak. Ni tadi hukum sembahyang, faham ke hukum sembahyang? Hak banyak hak kita punya. Tak apa kan? Kalau hak ajnabi, hak asing tu banyak tak boleh, sikit tak apa. Okey, sekarang ni dari sudut makan tadi faham dah? Boleh telan tak darah tu? Tak boleh. Tapi hak masak tadi cara telan tu, hak masak tu. Hak masak tu yang ikan dengan ayam tu bukan kita pituk darah dalam tu. Kita basuh dah. Ayam daging dah basuh dah. Cuma bila kita masak dia keluar. Ya, apa dia tu? Kita tengah semayang, gigi kita berdarah. Kita cabut gigi tu, dia kata tak sana hak cabut gigi tu hak memang tak boleh nak buat apa dah. Tapi kalau kita boleh kumuk, kita kumuk lah. Ni kita lagi kumuk lagi dia keluar, lagi kumuk dah keluar, itu dimaafkan. Ya? Buh kapas dulu. Jangan dah kita buh kapas tu tak telan lah darah tu. Tak dengar kau duduk habaq belah dengar. Kalau dia tu saya kata tadi, kalau tak boleh juga tertelan juga tak apa, dimaafkan lah. Gitu. Okey, sekarang dalam buat sembahyang, dalam buat makan, sekarang dalam buat ayak pula. Najis dalam buat ayak. Darah yang sedikit jatuh dalam ayak tak sampai 2 kulau. Najis tak? Tak sampai 2 kulau, boleh najis tak? Najis. Tak kira lah ayak tu satu baldi ke, satu kolam ke, tapi kolam tu tak cukup 2 kolam. Najis. Rumah siapa yang kolam dia 2 kolam ataupun lebih? Lebih. Kak ngam-ngam 2 kolam ke atau lebih? Lebih pada 2 kolam. Kalau ngam-ngam bahaya juga. Kalau ngam-ngam. Sebab apabila ayam tu turun tak cukup 2 kolam, tu dah jadi cerita tak cukup 2 kolam. Kalau lebih pada 2 kolam tak apa. Lebih pada 2 kolah, kalau ayak tu sikit, jatuh najis dalam dia, masa jatuh tu najis, tambah ayak bagi jadi 2 kolah, baru selamat. Tapi kalau ngam-ngam, payah. Rumah saya tak ada kolam. Pecah habis aku dah kolam. Pasal hak kecil-kecil tu, dia duduk taruh tak cicak jatuh. Kan? Pakai shower je. Okey, darah, nanah. Okey, kemudian darah atau nanah luka. Kita kena stop sat nak buat. Bosan, kita berhenti nombor 2 ni. Sampai nanti nombor 3. Okey, kita nak tengok bab puasa sana. Ustazah tak bawa buku ke? Tambah balik. Siapa tak ada nak edisi 2 tak ada? Ada. Amboi, dekat lut sebenarnya suami kita tak mantap. Dia anak dia nak beli barang. Jadi kita kalut. Kena ada driver je lah. Tak ada driver payah. Ada 393. Okey, kasih seatbelt pun ada. Merlin ni pada. Okey, 393. Okey, kita dah bincang berkenaan dengan mencukupkan 30 hari bulan Syaban, ya. Jadi macam mana nak tetapkan bulan Ramadan? Ini berlaku apabila susah dapat nampak anak bulan disebabkan awan tu tebal. Awan tebal ataupun tidak ada saksi hadir untuk dapat menyatakan bahawa dia telah melihat anak bulan. Ketika itu sempurnalah 30 Syaban. Kalau dah nampak anak bulan, tak apa, puasa terus esok. Kalau tak nampak anak bulan, terus kena cukupkan 30 Syaban, ya. Okey, dengan ini apabila melihat anak bulan kelihatan di sesuatu negeri atau bandar, maka penduduk negeri bandar yang berhampiran dengan negeri yang melihat anak bulan itu wajib berpuasa. Mana-mana negeri yang nampak, dia puasa. Yang berhampiran, dia puasa.
Kalau negara Thailand nampak, negara Malaysia tak nampak, kita tak payah. Mereka saja yang puasa. Dia tengok negeri mana. Jadi kita duk buat ghaflah juga. Mereka puasa tu. Kita tak nampak. Ya apa pemimpin kita ni boleh buat tak nampak. Suka-suka hati dia. Dia ingat siapa tapi dia tengok anak bulan tu. Pakat puasa lah. Kita selalu lambat. Dia haru sungguh lah. Tak boleh macam tu. Ada yang negara nampak dia puasa, hak tak nampak tak usah puasa. Sebagai kita rakyat biasa, kenalah taat kepada pemerintah. Manakala penduduk-penduduk negeri yang jauh tidak diwajibkan kerana negeri bandar yang dekat seperti Damsyik, Himsi dan Halab dihukumkan sebagai satu negeri bandar. Dia juga contoh negara Arab lah. Okey, ukuran jauh dekat adalah berdasarkan perbezaan matlaq iaitu tempat terbit anak bulan. Jadi negara kita tempat terbit tang lain, depa Indonesia tang lain, Singapura tang lain. Okey, dalil kenyataan di atas ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Quraib, katanya, aku telah melihat anak bulan Ramadan sewaktu aku berada di Syam. Aku melihatnya pada malam Jumaat. Kemudian aku pergi ke Madinah pada akhir bulan. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, bila kamu semua melihat anak bulan? Jawabnya, kami melihatnya pada malam Jumaat. Katanya, apakah kamu yang melihatnya? Jawabku, ya. Dan orang ramai lain pun tengok juga. Mereka semua berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Katanya, kami semua melihat pada hari Sabtu. Jadi Ibnu Abbas ni tanya kepadaku, bila tengok anak bulan, dia jawab, mereka tengok hari Jumaat. Yang Ibnu Abbas ni tengok hari Sabtu. Kami semua melihat pada malam Sabtu, terus kami berpuasa dan kami terus berpuasa sehingga sempurna 30 hari. Hak mana nampak hari Jumaat, malam Jumaat, esok dia berpuasa. Hak nampak malam Sabtu, cukup 30 hari. Macam itulah maknanya, tak samalah mereka pun puasa. Aku berkata, apakah tidak cukup dengan ruqyah Muawiyah dan puasanya? Awak apa tak puasa ikut Muawiyah? Muawiyah puasa kan? Masa tu kan pemerintahan Muawiyah. Lepas tu katanya, tidak. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang nampak, dia puasa. Siapa yang tak nampak, tak usah puasa. Negara masing-masing lah. Jadi kita macam tu lah juga. Malaysia tak nampak, jangan puasa. Singapura nampak, puasa. Singapura puasa. Kalau kata ada orang alim kat Singapura tu, ulama alim pun, takkan kita tak ikut. Singapura dah nampak ada ulama kat sana kan? Ulama kat sana nampak di sana, hak sini belum nampak. Itu saja. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan apabila puasa tidak diwajibkan ke atas penduduk negeri atau bandar yang jauh, lalu seseorang penduduk negeri yang telah melihat anak bulan bermusafir ke negeri tersebut, maka dia hendaklah berpuasa bersama mereka di akhir bulan walaupun dia telah menyempurnakan puasa selama 30 hari. Hak negara jauh tu tak puasa lagi. Tapi bila dia bermusafir, ke negara yang puasa awal tu, tak puasa lagi, dia puasa dulu. Kemudian bila dia musafir di sana, dia dah cukup 30 hari dah, tapi sebab negara sana dia pening nak boleh buat. Berdasarkan pada hadis ini, para ulama mengatakan apabila puasa tidak diwajibkan terhadap sesuatu penduduk bandar yang jauh, tak wajib lagi lah. Hak ni dah wajib puasa, hak ni tak wajib puasa lagi. Lalu seorang penduduk negara yang telah melihat anak bulan, dia tengok anak bulan, dia puasa awal lah, dia bermusafir ke negara tersebut, maka dia hendaklah berpuasa bersama-sama mereka. Ikut mereka ni 29 je lah. Sebab dia mai negara sini, dia kena ikut depa ni juga. Walaupun dia tengok dulu, dia tengok awal lagi. 30 hari. Ini kerana disebabkan perpindahannya ke negeri sebut, dia dianggap sebagai salah seorang negara itu. Itulah. Kalau Mekah dengan kita, siapa puasa dulu? Mekah puasa dulu. Jadi kita ni puasa dah, Mekah puasa dulu. Kita tak puasa lagi. Maka kita pun puasa kemudian lah. Lepas tu kita ni 15 hari bulan pilah di Mekah. Depa raya, dia jadi penduduk sana lah. Depa nak raya, tak boleh, saya orang Malaysia, kami dulu tengok anak bulan kemudian kami puasa lambat. Jadi kami tak boleh, kami nak kena lewat sehari ni pula. Jangan. Jadi bila kita pergi di sana, kita jadi penduduk sana. Macam kita lah, ikut jam sembahyang elok-elok. Bila sampai dah dekat Dubai,
kena semayang Zuhur ikut waktu Dubai. Ataupun atas kapal terbang. Duduk di atas kapal terbang tu duduk di negeri mana? Duduk di entah negeri mana? Ikut waktu semayang negeri tu. Jangan dia buat cemberah pula. Tak masuk lagi ni, kita tak masuk lagi ni. Oh, dia kadang-kadang orang ni macam-macam pelik dia buat dah. Dia macam pelik. Dia pegang hak tu, dia pegang hak tu. Tak, kita bila kita pergi di sana, kita jadi orang sana. Walaupun kita baru sahur ya, kita naik jet apa-apa dulu pergi Kongkot nak laju kan. Ciu sana. Tak tahu buka puasa. Kita pun buka puasa. Kita pun buka puasa. Sesiapa yang bermusafir dari negeri yang tidak melihat anak bulan ke negeri yang melihat anak bulan, dia pula bermusafir daripada negeri hak tak tengok anak bulan, tak nampak anak bulan, kita dia negeri daripada tengok anak bulan ke negeri yang tak tengok. Ni negeri yang tidak melihat anak bulan ke negeri anak bulan, dia hendaklah berbuka beraya bersama mereka, sama ada dia berpuasa 28 hari ke 29 hari ke, tengok setempat. Okey, maka dia hendaklah bahari ataupun dia berpuasa 29 hari disebabkan Ramadan di sisi mereka telah sempurna cukup 30 hari. Walau bagaimanapun sekiranya dia berpuasa selama 20 hari, maka dia hendaklah mengqadakkan puasanya selama 1 hari kerana bulan hendaklah 28 bukan 29, bukan 28 dia 29. 9 dan 30. Dia boleh cukuplah. Dia pergi tempat lepa 28 hari kira-kira. Tapi dia kena qadaklah sebab sehari lagi. Barang siapa yang pada waktu paginya berada negara yang merayakan hari raya, dia duduk paginya dia duduk tempat orang beraya, lepas tu dia pergi pula negara tempat orang puasa, maka dia wajib tahan diri dia. Dia dah jadi lepa dah, tapi dia dah buka puasa dah. Sebab dia dah raya dah. Dia pergi ke tempat orang buka puasa, orang duduk puasa lagi, dia jadi lepa jugalah. Jadi dia tak puasa lah, cuma dia kena tahan diri daripada makan. Okey tak? Okey, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Sembahyang pun ada syarat wajib, sembahyang pun ada syarat sah. Puasa pun ada syarat wajib, puasa pun ada syarat sah. Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya perkara-perkara berikut. Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurna perkara berikut, iaitu pertama Islam. Islam lah nombor 1. Islam wajib puasa. Tak Islam tak wajib paksa dia. Tak wajib pada dia, tapi kat atas diri dia wajib. Atas diri dia wajib. Atas diri dia tu wajib puasa, wajib sembahyang. Dia kafir, tapi kita di atas dunia ni hukum syarak tak wajib kat atas dia, maknanya dia tak wajib puasa, kita pun tak dipaksa dia puasa. Atas diri dia sendiri tu dia ada tanggungjawab untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Jadi dekat akhirat esok dia ada siksaan meninggalkan sembahyang, siksaan meninggalkan puasa. Dia ni kafir, dia ni orang kafir. Selain daripada dia disiksa sebagai orang kafir, dia juga disiksa kerana tidak menunaikan sembahyang, dia juga akan disiksa kerana tidak menunaikan puasa. Tapi atas dunia tak boleh paksa dia dan tidak wajib ke atas dia hukum atas dunia ni berpuasa. Atas diri dia, batang tubuh dia sendiri tu, dia ada tanggungan untuk melakukan kewajipan tu. Tapi kalau dia kata kalau gitu dia nak puasa juga, puasa dia tak sah sebab syarat sah mesti Islam. Dekat TikTok nak tutup pun tak boleh. Okey, puasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir, dengan makna di dunia ini tidak dituntut. Tu dia makna. Atas dunia tak dituntut untuk berpuasa. Kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam. Selagi mana dia tidak masuk Islam, maka dia tak ada makna puasa pun. Puasa tak sah. Dan tidak ada makna dia dituntut untuk puasa. Adapun di akhirat, mereka akan diseksa kerana kekafirannya dan kerana meninggalkan cabang-cabang Islam, termasuklah meninggalkan puasa. Saat kita try live lagi sekali pokok. Maknanya atas dunia dia tidak dituntut berpuasa. Okey? Tapi di akhirat dia akan diseksa lah kerana dia tidak melaksanakan cabang-cabang Islam.
Maknanya mereka jadi maknanya itu yang mazhab Syafi'i ni kan. Kalau orang kafir mai rumah kita bulan puasa, kita tak ada jamu ayak. Mazhab Syafi'i lah. Dia buat rumah kan. Rumah kita buat renovation, extension. Extension dapur. Buat extension dapur. Depa ni orang Siam. Buatlah kerja, buat pada pagi sampai tengah hari. Mak Haji, tak jamu ke ayak-ayak sirap bukan kami? Ayak-ayak sirap ke, kuih cocok kodok ke? Nanti nak cerita tak habis lagi. Kalau sedar apa sekalipun. Disat-sat lah. Jadi, Mak Haji dia kata, wah aku tak mau tambah dosa hang, aku tak mau hang suruh kat khairat duk kata kami duk jamu dah. Haram lah kita nak ikutkan dalam mazhab Syafi'i kita jamu orang yang tak puasa ni, orang kafir ni. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh. So ambil amal Hanafi lah tu orang kata kena mazhab banyak padangan. Jangan belagak kata kami pegang mazhab Syafi'i je. Mazhab dah kami tak pegang. Kita pegang pun bukan satu mazhab. Tengok kesesuaian lah. Jadi atas berlandaskan kepada kemanusiaan. Ya, dia tak puasa. Hangat ni, jamu dah juga. Tapi kita katalah, kita pun tahulah ni mazhab Syafi'i ni memang tak boleh dah ni. Kami pandangkan mazhab lain, kami jamu ayak ni. Tak payahlah abang kat dia. Hak orang Islam pun mazhab apa pening. Dia pun tak tahu. Tak payahlah abang kat dia. Jadi maknanya, kalau orang kafir, kita jamu dia di bulan Ramadan, kalau mazhab Syafi'i hukumnya haram. Kalau mazhab Hanafi boleh. So kita jamu atas dasar pandangan dia mazhab yang lain. Sebab mereka ada siksa. Sekali dia dakwa kita lagi. Dia kata mereka yang jamu, kita pula kena pula. Supaya orang tak puasa kita jamu dia makan. Dia dakwa kita pula. Kita tahu dia tak puasa. Dia mukallaf. Kita duk jamu nasi ke dia? Haram lah. Dia tak mau puasa, kita duk jamu, tak boleh. Tu orang buka kedai tau. Ada satu orang tu, saya cerita lah, murah tapi tak ingat lupa. Dia buka kedai makan. Buka kedai makan, tiap-tiap tahun, bulan puasa, kedai dia pintu belakang. Duk jamu orang tak puasa ni. Duk jamu orang tak puasa ni, nasi tengah hari lah, nasi lauk siapa lah, semua lauk ni lah. Orang panggil plastik hitam kan. Sekali stroke, terlentang. Apa tak boleh cakap, tak boleh. Nak cari rezeki biar halal tu. Pasal apa pula kita nak jamu orang tak puasa? Hak nak jamu orang kafir yang tadi pun kita duk kira mazhab. Dia hang jamu orang Islam betul ya tak puasa ni. Punya nak untung. Okey, apa lagi tadi? Okey, Islam lah. Sebagaimana jadi maknanya adapun di akhirat mereka akan diseksa kerana kekafirannya dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam. Orang kafir tu itulah sedar pun diseksa atas sebab kafir, ditambah lagi seksaan kerana meninggalkan sembahyang, ditambahkan lagi seksaan kerana tidak berpuasa, ditambahkan lagi kerana tidak menuntut aurat dan sebagainya semua. Hak mana kita kena buat, depa pun sama kena. Okey, nombor 2 taklif. Okey, taklifnya. Maksud taklif adalah orang Islam yang telah berakal dan baligh. Okey, line dekat TikTok okey tak? Mira tengok WhatsApp Mira lagi sekejap lah. Tulis. Taklif adalah orang Islam yang berakal dan baligh. Sekiranya hilang salah satu dua sifat ini, maka jatuhlah daripada sifat taklif, maka tidaklah wajib dia berpuasa. Dia tak baligh dan tak berakal. Amal balik lagi amal. Tak balik. Apa? Yusra balik lagi. Yusra balik tak apa? Solehah lagi. Sumayyah balik tak lagi? Dok lagi. Saya pun takut dalam tanya bulan ni. Hak mana tak balik tak wajib. Depa tak wajib. Tapi mak ayah wajib suruh depa sembahyang puasa. Suruh wajib. Adik, dak lagi kan? Adik jawab adik. 3. Dak lagi.
Kakak lu dah jawab. Kakak lu dah jawab. Mai. 4. Hak ni 5. Oh, hak ni dah 3 ni. Tahun ni dah 3. Kecil lagi dia kecil. Tapi depa pun kecil kat tu. Kecil lu masa jam 4 kecil lah. Time dah sudah time. Sikit. Okey, jadi apabila jatuh taklif, maknanya dia tidak dituntut sedikit pun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Maka mereka tak wajib puasa tapi mak ayah wajib suruh. Tapi kita bagi mesrakan mereka dengan puasa lah. Puasa lah adik, pukul berapa nak puasa. Adik teruskan puasa. Adik larat pukul berapa. Sekali malam mak masak sedap-sedap bagi adik buka puasa. Adik nak makan nasi ayam ke, nasi tomato ke. Jadi mama pun masak lah bagi seronok adik tu kan. Jadi tiap hari bagi tambah sikit hari, tambah lagi jam. Jangan kita katakan wajib pepek mereka makan pula. Bila yang nak suruh. Okey. Tu dia. Sikit lagi. Dalilnya ada hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, an naimi hatta yastayqiz, wa an sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil." Maknanya mengangkat malaikat tu akan pena. Jadi malaikat kan dia pegang pen nak tulis. Kita buat apa. Kita duduk sini pun berapa banyak dia catat kat kita ni. Dia catat kita. Apa yang kita baik semua dia catat. Yang kita menulis, yang kita mendengar, yang hati kita pun sama, yang akal kita pun bergerak, dia tulis semua. Alhamdulillah Allah selamat kita duduk dalam ni sejam, kita tak buat dosa. Kita tak buat dosa. Tadi saya dengar seronok ada satu ustaz tu kata apa? Bagi wanita-wanita yang tidak ada anak, mereka tidak ada anak atas dunia. Mereka beruntung kerana mereka tidak masuk neraka dengan disebabkan dia anak. Sebab ramai orang yang duduk dalam neraka masuk sebab anak. Takut tu. Wanita-wanita tidak ada anak ramai duduk di syurga. Dan dia dekat syurga dia boleh minta anak macam mana yang dia nak. Besar mana anak? Nak kecil boleh, hak nak besar boleh, hak berlari boleh, tak berlari boleh, hak remaja terus boleh. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kata kat dia tak beranak, kita berdosa sebab apa? Bukan dia kehendak dia tak mau beranak, sebab Allah tak bagi dia anak lagi. Dan banyak kelebihan-kelebihan. Banyak kita kan selalu sedih kan bila kita orang kita ni orang suka judge. Okey, jadi jangan risau bab tu ya. Okey. Jadi malaikat ni dia angkat pen dekat siapa? 3 orang. Yang tidur sampai bangun. Yang gila sampai dia kanak-kanak sampai dia bermimpi, makna baliglah. Yang kanak-kanak tak ada dosa apa ni, yang tak ada dosa apa ni, yang tak baligh ni. Dan yang gila sampai dia berakal. Wallahu a'lam sampai nombor 396, nombor 2. Terima kasih. Nombor 2 habis dah, nombor 3 sambung. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, takat tu saja. Dan minggu depan kita tak usah buat yang ni, kita tak usah buat fardu'ain, kita fokus ni puasa saja. Kita nak bagi syarat wajib, syarat sah dengan rukun puasa. Okey? Kalau sempat kita membatalkan puasa. Mana kita sejam dekat Masjid Ar-Rahman pun sama. Kita buat puasa je minggu depan. Yang baik itu daripada Allah dan mohon kepada daripada Ustazah. Mohon maaf banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah pilih kita sebagai orang yang bertemu dengan Ramadan dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan redha Allah, dalam keadaan Allah ampunkan dosa, dalam keadaan beriman dan bertakwa. Semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kesihatan dan juga pilih kita sebagai orang yang dapat melaksanakan semua perintah-perintah wajib dalam bulan Ramadan dan juga semua perkara-perkara sunat, ibadah-ibadah sunat dalam bulan Ramadan, dan pelihara kita daripada segala dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah.